Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 17 ingin menyambung pembentangan fi ilmil tasawuf, di dalam ilmu tasawuf. Qultu al-azharu an qila bil ishtiqaqi annahu min as-suf wa hum fil khalibi mukhtasuna bilabsihi lamma kanu alaihi min mukhalafatun nas fi labsi fa akhadu siyab ila labsi sawf. Saya, yakni penulis, berkata, ianya telah jelas bahawa perkataan tasawuf itu merupakan kata terbitan daripada perkataan as-suf yang bermaksud bulu. Ini kerana kebiasaannya orang yang memakai pakaian berbulu itu berbeza pendapat dengan manusia lain untuk memakai pakaian berbulu, kerana jarang sekali orang memakai pakaian berbulu berbanding pakaian berkain biasa, dan mereka memakai pakaian berbulu itu atas pilihan mereka sendiri. Maka apabila seseorang itu memilih untuk berpegang dengan sifat zuhud, yakni bersederhana dan menyendiri daripada makhluk lain kerana ingin fokus dalam beribadah, itu merupakan atas pilihan mereka sendiri. Hal ini kerana sesungguhnya setiap manusia itu secara fitrahnya sememangnya mempunyai perbezaan dari sudut pilihan dan persepsi yang tersendiri. Kesedaran terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, kesedaran terhadap pelajaran dan pengetahuan daripada yakin, sangka, ragu-ragu dan was-was. Manakala kesedaran yang kedua ialah kesedaran terhadap perkara-perkara yang terdiri daripada gembira, sedih, redha, marah, sabar, syukur dan seumpamanya. Jiwa yang berakal dan bertasawuf pada tubuh timbul daripada kesedaran-kesedaran, keinginan-keinginan dan keadaan-keadaan, dan itulah yang membezakan manusia. Dan sebahagian yang lain timbul daripada sebahagian yang lain, sebagaimana pengetahuan timbul daripada bukti, kegembiraan dan kesedihan timbul daripada kesedaran yang menyakitkan atau menyenangkan. Saya akan menyambung pembentangan daripada rakan sekumpulan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata yashhadu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis ini bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah akan memasuki syurga, maka barang siapa yang berkeinginan dengan syurga tersebut, hendaklah dia menempuhi jalan agama ini dengan penuh ketaatan dan keikhlasan, serta mendahului iman dalam setiap perkara yang dilakukannya, sehinggalah seseorang itu memperolehi hasil-hasil ataupun perubahan yang baik dalam kehidupannya disebabkan oleh pelakuan amal ketaatan tersebut, contohnya memperolehi akhlak yang baik. Kemudian seseorang itu akan perolehi lagi dengan bermacam-macam perkara kebaikan sehinggalah dia sampai kepada satu maqam, iaitu kedudukan tauhid dan syukur. Dan sekiranya dalam perjalanan seseorang itu terdapat sesuatu kekurangan ataupun perkara yang tidak diingini berlaku, maka hendaklah kita ketahui bahawa ianya terjadi disebabkan oleh kekurangan ataupun dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum ini. Dan perkara itu juga disebabkan oleh mainan di benak fikirannya dan bolak-balik hatinya dalam melakukan dosa. Oleh itu, seseorang yang berkeinginan syurga itu haruslah bermuhasabah diri dalam setiap amalan yang dilakukannya dan merenungi semula hakikat dan tujuan amalannya itu dikerjakan untuk siapa. Kerana setiap amalan yang baik itu semestinya akan membuahkan hasil yang baik kepada hati. Dan jika terdapat kecacatan dalam beramal, iaitu seperti tidak ikhlas dalam beramal, maka akan menghasilkan kesan yang buruk pada diri seseorang tersebut. Dan seseorang itu boleh mengetahui akan keadaan dirinya itu sama ada baik ataupun buruk dengan rasa hatinya sendiri, dan dia mestilah bertanggungjawab atas perkara yang berlaku itu. Dan tujuan ahli ibadat, jika mereka tidak selesai, mereka itu datang dengan ketaatan yang ikhlas dari sudut fiqh dalam pembahagian dan pematuhan, dan mereka mencari hasilnya dengan cita rasa dan sumber untuk melihat bahawa ia bebas daripada kecuaian terlebih dahulu. Maka jelaslah semua asal-usul kaedah mereka. Dan ilmu syariah terbahagi menjadi dua jenis, khususnya untuk fuqaha dan ahli fatwa, iaitu hukum umum dalam ibadah, adat istiadat dan urusan. Sekian itu sahaja daripada saya. Baik, adapun ilmu syariah ini khusus kepada mereka-mereka yang sedang menempuhi jalan-jalan mujahadah
dan muhasabah diri, yakni mereka yang sedang menempuhi jalan sebagai ahli tasawuf. Jadi, dalam erti yang lebih mudah kita faham, syariah ini terbagi kepada dua, yang mana yang pertama, ia khusus kepada mereka yang ahli dalam bidang fiqh, dan yang kedua pula untuk mereka yang ahli dalam bidang tasawuf. Seterusnya mengenai jalan tasawuf. Wal kalamu fil adwaq wal muwajidul aridah fi tariqaha wa kayfiyatu tarqi minha min zawq ila zawq wa syarhul istilahat allati tadwiru bainahum fi zalik. Yang bermaksud berkenaan jalan-jalan tasawuf. Ahli-ahli tasawuf ini seringkali akan mengalami zawq dan rintangan-rintangan sepanjang mereka berada di jalan tasawuf ini. Mereka juga seringkali berfikir bagaimana cara untuk mereka menaik taraf makam diri mereka dari satu tahap zauq ke tahap zauq yang lebih tinggi. Tapi apakah maksud zauq di sini? Zauq ini bermaksud az-zauqu fi sufiyah huwa min asraru at-tajribah al-mubashshiratu allati yamuru biha al-fardi bidhatihi. Yang bermaksud zauq dalam istilah tasawuf merupakan satu rahsia pengalaman rohani yang dirasai secara langsung oleh individu itu sendiri melalui jalan tasawuf, ataupun yang kita lebih sering kali dengar adalah tarikat. Jadi terdapat beberapa buah kitab tasawuf yang telah berjaya dikarang oleh ulama-ulama yang ahli dalam bidang tasawuf ini, yang mana sebelum ini ilmu tasawuf sukar untuk dipelajari oleh penuntut-penuntut ilmu kerana tidak ada penulisan tentangnya untuk dibaca, melainkan ilmu tasawuf ini hanya boleh difahami dengan praktik-praktik ibadah tertentu sahaja. Jadi berikut adalah antara kitab-kitab yang telah pun berjaya dikarang, iaitu antaranya ditulis oleh Imam Al-Qushairi, Al-Muhasabi, Al-Sahrurdi, dan yang kita kenal Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Sebab penyingkapan bagi perkara kasyaf ini adalah apabila jiwa berpaling dari keindahan yang zahir kepada batin, keadaan panca indera menjadi lebih kuat dan kekuatannya itu terpelihara. Tabir indera ini terungkap dan jiwa yang memiliki kasyaf ini hadir melalui pemahamannya, dan kemudian itu dia didedahkan kepada perkara-perkara takdir, pengetahuan duniawi, penaklukan ilahi dan seterusnya, membawa dirinya itu kepada realiti kebenaran dengan lebih dekat dari ufuk yang lebih tinggi, iaitu ufuk para malaikat. Pendedahan bagi perkara ini sering didedahkan kepada orang-orang jihad. Oleh kerana itu, mereka menyedari tentang hakikat kewujudan mengenai perkara yang hanya dapat mereka sedari. Begitu juga, mereka melihat banyak realiti sebelum ia berlaku dan mereka bertindak dengan tekad dan kekuatan jiwa mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum, iaitu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman dan Saidina Ali, adalah antara orang-orang yang mempunyai kelebihan tersebut telah berusaha sedemikian rupa. Mereka juga diikuti oleh ahli tarikat yang memasukkan surat Al-Qushari yang menyebut mereka dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka sesudah mereka. Pengaruh falsafah dan syiah Ismailiyah dalam tasawuf. Laisat mawjudah fi kitabullah wala hiya ma'thurat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la bi isnad sahih wala dhaif. Muhtamilu illa lafzu al-abdal faqad rawi fihim hadith syami man qata'u al-isnad an Ali karimallahu wajah marfu'an ilayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala anna fihim ya'ni ahli syam al-abdal arba'ina rajulan kullaman mata rajulun abdalullahu ta'ala makanahu rajulan. Ia tidak terdapat dalam kitab Allah, tidak juga diriwayatkan daripada Nabi SAW dan tidak dengan sanad yang sahih. Maksud daripada hadis ini adalah ada di antara mereka yang bermaksud penduduk Syam. Penggantinya ialah 40 orang. Setiap kali manusia mati, Tuhan yang Maha Tinggi menggantikannya dengan seseorang lelaki. Summa inna haula'i, kemudian ada golongan sufi yang bercakap tentang wahyu yang di luar akal, dan pendahulu mereka telah berhubung dengan Ismailiyah yang merupakan penyelesaian dan ketuhanan manusia. Salah satu kepercayaan yang tidak diketahui oleh mereka yang pertama adalah, maka ambillah tiap-tiap satu daripada dua kumpulan ajaran yang lain. Kata-kata mereka menjadi bercampur aduk dan kepercayaan mereka serupa.
Dan muncul dalam kata lain, Sufi mengatakan tiang, yang bermaksud ialah ketua orang yang mengetahui. Mereka mendakwa bahawa tiada siapa pun yang dapat menyamai kedudukannya dalam ilmu sehinggalah Allah mengambilnya. Kemudian dia mewasiatkan tempatnya kepada orang lain yang bersyukur. Ibn Sina merujuk hal ini dalam kitab Al-Isyarat dalam bab-bab tasawuf, dan dia berkata, Maha suci Allah yang maha tinggi, bahawa ada syariat untuk setiap orang yang datang atau seseorang yang dapat melihatnya, kecuali 151. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.